Okay, testing. Boleh dengar ke? Okay, kalau ada siapa-siapa yang tengah menonton ni boleh respon sama ada suara jelas atau tak jelas. Sebelum kita proceed kepada tajuk perbincangan. Okay, terima kasih Sufyan As-Sauri respon. Terima kasih Rosli Kasim daripada Singapura kerana menonton. Muhammad Abdul kata dah dengar dah, alhamdulillah. Muhammad Nazif, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama di dalam sesi perkongsian seperti biasa. Sebelum ini kita dah banyak tengok berkenaan dengan zakat emas, berkenaan dengan emas lah. Jual beli emas online, akaun emas, kan? Pada hari ini insya-Allah kita bincang sikit berkenaan dengan forex, berkenaan dengan forex. Forex dan syariah Islam lah. Tajuknya forex dan Islam, lebih kurangnya forex dan syariah Islam. Ada sikit masalah teknikal pagi ni. Saya rasa masalah dengan slide lah. Slide. Okey, AB Gold Kelantan kata Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah orang Kelantan. Apa khabar orang Kelantan? Sufian tanya ada promo live ke? Yang itu insya-Allah kita tunggu daripada KB Gold lah. Sama ada promosi ke tak ada promosi kita tunggu. Kalau tak promosi pun harga emas tengah murah sekarang ni. Memang satu dunia tengah promosi lah harga emas. Cuma promosi marketing KB Gold tu kita tunggu daripada isyarat daripada manajemen KB Gold. Pada hari ini 25 September hari Sabtu, sebenarnya saya ada exam diploma online pada hari ini. So tak dapat banyak masa lah untuk share pada hari ini. Kita share secara ringkas sahajalah. Okay, berkenaan dengan forex trading dan online. Untuk menjimatkan masa, kita discuss sikitlah tentang forex trading dan online ini. Saya nak share slide pun, slide saya ada masalah. Tak apalah, saya baca je lah, tak share lah. Okay, berkenaan dengan forex, isu yang banyak orang bincang berkenaan dengan forex ialah pada hari ini memang banyak orang buat trading forex. Tapi sebelum kita bincang soal isu trading forex itu, kita kena faham konsep forex dahulu. Apa itu forex kan? Forex seperti mana yang majoriti sedia maklum, forex ini adalah foreign exchange, singkatan kepada foreign exchange iaitu tukaran wang. Basically tukaran wang ini adalah perkara yang biasa, kan? Perkara yang biasa, iaitu kita menukar wang dengan wang yang lain, sama ada dengan currency yang sama ataupun currency yang berbeza. So normally orang tukar currency yang sama lah, currency yang berbeza lah kan. Kalau currency yang sama tu biasanya kita nak tukar duit kecil kepada duit besar kepada duit kecil, yang itu currency yang sama. Ada juga currency yang sama ni jenis collector, kan, collector. Ada jenis yang wang yang ada sikit masalah teknikal ke, wang yang ada nombor siri yang cantik ke. So itu tukaran wang yang sesama jenis lah, sesama currency. Adapun forex yang biasa kita dengar adalah tukar wang dengan wang yang berbeza. Dia telah berlaku lama, sejak zaman Nabi SAW dah berlaku. Dalam istilah fiqhnya namanya bai' as-sarf, jual beli sarf. Jual beli sarf ini disepakati harus oleh majoriti fuqaha. Bukan majoriti, semua fuqaha ijma'. Tidak ada khilaf tentang keharusan forex. Secara umumnya forex. Secara umum, forex dengan maksud tukaran wang. Sebab apabila kita berniaga, kita berdagang, kita mungkin memerlukan currency yang berbeza. Dan itu keperluan. Pada zaman Nabi SAW, currency yang berbeza itu tak adalah sangat, sebab dia pakai emas dan perak, kan? Emas dan perak. Cuma yang berbezanya ialah currency emas dan currency perak. Contohnya di kerajaan Kisra dan kerajaan Parsi, contohnya kerajaan Parsi dan kerajaan Rom, mereka menggunakan emas dan perak juga, kan. Dia punya chop itu mungkin chop
cop lambang masing-masing lah. Kan? Ada cop Julius Caesar lah, macam-macam. Kan? Apapun masyarakat pada zaman Nabi, dia tak kisah pada cop tu. Yang dia tengok adalah pada jenis, iaitu jenis dinar dan dirham. So currency pada zaman Nabi basically ada dua sajalah, iaitu currency dinar dan dirham. Kan? Dinar ialah timbangan kepada emas. Dirham adalah timbangan kepada perak. Kan? So kalau katalah pada zaman Nabi kan, dia wang emas tu katalah dia emas, dia tidak ada cop. Contohnya katalah gelang, pakaian, perhiasan. Dia nak jadikan emas. So apabila nak jadikan emas, dia potong-potong dan dia timbang lah. Dan timbangan yang digunakan adalah timbangan dinar. Itu asal usul nama dinar tu kan. Dinar adalah bentuk timbangan, sukatan timbangan bagi emas. Yang mana sama dengan satu miskal. Sama dengan satu miskal. Satu miskal sama dengan satu emas. Ada mata wang yang kedua pada zaman Nabi, iaitu mata wang perak. Kaya terdiri daripada perak. So perak pada zaman Nabi itu ditimbang menggunakan kaedah dirham. So apabila perak, emas dan perak ni pada zaman Nabi SAW, kadar tukarannya ada juga naik turun, tetapi tak adalah begitu ketara sangat. Kan? 1 dinar sama dengan 10 dirham. Itu yang biasa. Paling tinggi dalam sejarah merekodkan pada zaman Nabi pun adalah sekadar 12 dirham sahaja untuk 1 dinar. Saya tak ada jumpa lah, mungkin ada orang lain jumpa, mungkin rekod yang mana dinar itu, dirham turun di bawah 10 dirham untuk 1 dinar. Contohnya 9 dirham. Mungkin ada, cuma tak direkodkan. Mungkin ada. Sebab dia perkara yang biasa. Kan? So, pada zaman Nabi yang direkodkan adalah 12 dirham 1 dinar. Pada zaman Khulafa Ar-Rashidin pergi kepada 14 dirham 1 dinar. Kan? Ada sampai 18 dirham 1 dinar. Kan? Ada sedikit fluctuation sikit lah. Sebab harga perak mungkin jatuh dan seumpamanya. So, itulah currency pada zaman Nabi. Tapi currency pada zaman ni memang agak berbeza. Kadang-kadang mungkin 10 dirham, mungkin 11 dirham, mungkin 9 dirham untuk 1 dinar. Kan? So, ukurannya berbeza. Pada hari ini, berapa dirham 1 dinar? Kan? Siapa yang pakar sikit boleh tulis lah. Berapa dirham 1 dinar pada sekarang ini? Beza yang sangat banyak kan? Beza yang sangat banyak. Itu tukaran soft lah. Kita bincang soal soft. 1 dirham, 1 dinar sekarang ni berapa dirham? Cuba siapa-siapa yang biasa main emas dan perak tu boleh agak lah. Kan? Beza yang sangat besar kadar kan. Tapi malangnya lah. Malangnya kadar zakat perak masih lagi 525 dirham, 525 gram lah kita kira kan. 525 gram ni kalau nak ikutkan baru RM2,000 ke RM3,000 kan. So zakat perak ni kena kajian sikit lah. Pihak-pihak berwajib kena buat kajian semula sikit tentang zakat perak ni. Sebab perak ni terlalu rendah harga dia sekarang. So pada zaman Nabi tukaran itu tetap berlaku berbeza. Kan? Ada Fadil lah. Fadil, terima kasih. Fadil pernah kira dengan 1 dinar 52 dirham. 52 dirham. Kan? Banyak kan? Banyak berbeza. So, zakat perak dikira ialah 200 dirham. So, kiralah 200 dirham. Sekarang ni berapa ringgit kan? So, dia tidak ada penyelarasan di antara zakat perak dan zakat emas dan zakat-zakat yang lain. Kalau zakat yang lain, 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, kan? Kita boleh faham lah sebab 1 ekor kambing itu harganya lebih kurang 1 dinar juga. Kan? So, lebih kurang sama lah. Dia konsisten. Zakat kambing, zakat dinar, zakat emas kan konsisten. Pergi kepada perak sekarang ni macam tak berapa konsisten sikit. Mungkin sebab pricing perak terlalu rendah. So, ini kena dikaji oleh ilmuwan lah. Oleh siapa-siapa yang nak buat master PhD boleh buat kajian. Okey, kita zaman Nabi SAW berlaku kenaikan. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pun ada. Ada hadis yang Ibnu Umar bertanya Nabi SAW, kunna nabta'ul ibil bil baqi'.
kami ni peniaga unta di Baqi' kan, di pasar pada zaman Nabi, pasar Baqi'. Nabi'u bid-dananir wa na'khudhu ad-darahim, kan. Nabi'u ad-darahim wa na'khudhu ad-dananir. Kami pricing kami jual dengan harga dinar. Tapi kadang-kadang orang bayar itu dengan harga dirham, kan. Orang bayar itu dengan harga dirham. Kadang-kadang orang bayar, kami jual dengan harga dirham, orang bayar dengan harga dinar, dengan currency dinar, kan. So dia tanya Nabi, bagaimana ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak? Nabi kata tak ada masalah, kan. Asalkan masa orang bayar tu dia kena bayar pada bisi'ri yaumiha, kan, dengan harga tukaran pada hari tersebut. Saya tak nak cerita tentang hadis itu. Yang saya nak cerita ialah Nabi dah bagi isyarat bahawa ada berlaku kadar tukaran yang berbeza di antara hari-hari. Yang setiap hari itu ada berbeza kadar tukarannya. Kita nak tengok dari aspek itulah tentang dalam hadis tadi. Hadis tadi banyak kesimpulan yang kita boleh bawa. Cuma Nabi kata bila nak bayar hutang dengan yang berbeza currency, kena bayar berdasarkan nilai pada hari nak bayar hutang, kan. So katalah saya hutang pada, contohnya masa saya beli kambing itu 1 dinar. Mungkin pada hari tersebut 1 dinar itu mungkin 12 dirham. Tetapi masa saya nak bayar dengan dirham. Yang akad itu dalam dinar. Tapi saya nak bayar dengan dirham. Boleh tak boleh? Boleh, kan. Dengan syarat Nabi kata bisi'ri yaumiha, kan. Maksudnya bila saya nak bayar dengan dirham, katalah dirham 1 dinar dah bertukar jadi 9 dirham 1 dinar. So saya cukup bayar 9 dirham je lah, kan, pada hari yang pembayaran hutang. Itu yang Nabi nak cerita tentang hadis tersebut. So kita boleh bawa kesimpulannya secara isyarahnya. Dalam usul fiqh dia panggil isyaratun nas, kan. Isyaratun nas dalam hadis itu menunjukkan bahawa ada hari-hari yang berbeza kadar tukarannya, kan. So itulah yang kita nak ceritanya, kadar tukaran ni naik turun, kan. Pada zaman sekarang ini currency itu ada banyak, kan. Ada banyak, ada selain daripada emas dan perak, ada juga currency yang lain iaitu ringgit, kan. Currency ini namanya duit fiat, wang fiat, yang mana dia tidak disandarkan kepada emas dan perak. Cuma dia tetap mempunyai hukum yang sama dengan emas dan perak, iaitu hukum sebagai barangan ribawi, kan. Sebab apa hukumnya sama? Sebab fungsinya sama, iaitu menjadi wasilah litabadul, iaitu medium of exchange, kan, tukaran, kan. Boleh mengukur nilai, boleh membuat pembayaran tertangguh, dan dia agak stabil lah juga, kan. Secara short termnya stabil lah, kan. Short termnya stabil. Dia tak macam kripto dan seumpamanya yang mana short term pun tak berapa stabil, kan. So dan dia diiktiraf oleh negara, kan. Dia diiktiraf oleh negara sebagai mata wang. So dengan itu dia mempunyai nilai sama dari sudut hukum. So bila dia mempunyai nilai sama dari sudut hukum, maka hukum wang kertas tertakluk juga sama seperti hukum emas dan perak, kan. So bila kita nak buat pertukaran antara wang kertas dengan emas, dia kena pakai hukum as-saf. Hukum nak tukar sesama wang kertas pun kena sama dengan as-saf, kan. So tajuk kita berkenaan forex pada hari ini sebenarnya berkaitanlah dengan emas. Sebab asal usul forex itu pun emas dan perak, kan. Cuma forex pada hari ini dia lebih advance lagi dengan adanya teknologi internet lah. Dia dah mula lama dah, kan, sekitar tahun 2003, 2004 tu dia 2004 2005 tu dia dah start dah, kan. So berlaku apabila forex itu boleh dibuat secara persendirian menggunakan platform. Di sinilah menjadi timbulnya isu dan hukum, kan. So forex seperti mana hukum emas dan perak, dia tertakluk kepada syarat-syarat bai'us sarf, kan, syarat-syarat bai'us sarf. Sebelum kita pergi kepada forex yang online trading, kan. Tu Nurmiza kata contoh cerita kambing 1 dinar tu lah, kan. So itu kenaikan nilai dinar dan dirham, tak apalah, kan. Kadang-kadang nak compare dengan kambing, kadang-kadang kambing naik harga, kambing turun harga, kan. So tak apalah, kita nak bincang sekarang ni ialah bagaimana forex
rukun dan syarat forex. Pertamanya rukun dia kena ikut sama seperti rukun bai'us saf, yang mana kena ikut syarat dan rukun jual beli, kan. Kita biasalah jual beli itu kena ada rukun syaratnya, kena ada penjual, kena ada pembeli, kena ada sirah, akad dan seumpamanya. Akad itu mungkin secara lafaz pun boleh, secara sama-sama faham pun boleh, kan, tak ada masalah, kan. Cuma dalam bab forex ini, ulama lebih berhati-hati sebenarnya, kan. Tak kira lah forex emas ke, yang dia trading itu adalah emas ke, dalam forex nanti kata yang lebih luas, kan. Kalau kita kata orang itu berjual beli emas dan perak, so dia terlibat dengan bai'us saf juga. Orang itu terlibat dalam forex trading, so dia terlibat dengan bai'us saf juga. Dari sudut hukumnya sama. Imam Malik sangat memberi amaran lah. Dia tak suka. Dia kata dia kalau boleh dia nak haramkan. Dia tak suka mereka yang terlibat dengan jual beli emas ini, dan ataupun jual beli forex mata wang ini, bai'us saf ini. Sebab apa? Sebab dia kata kecuali mereka yang bertakwa. Itu Imam Malik. Sebab dia mudah terjebak dengan riba. Dia mudah terjebak dengan riba. Bai'us saf ini. Tak kira lah bai'us saf emas ke, bai'us saf forex ke, kan. So Imam Malik kata hanya kecuali bagi mereka yang bertakwa. Apa maksud bertakwa tu, kan? Bertakwa itu dia kena tahu hukum dan berusaha jauhi perkara-perkara yang haram. So sebab itu kita tekankan apabila nak terlibat dengan jual beli emas ini ataupun forex trading, tak kira lah. Sebab kedua-duanya bai'us saf, kan. Kita mesti faham betul-betul konsep bai'us saf dan berusaha elakkan daripada buat benda-benda yang haram. Sebab itu KAB Gold buat penasihat syariah, buat kepatuhan syariah. Sebab kalau tersilap sikit, dia boleh membawa kepada yang haram, iaitu riba. Walaupun dia macam jual beli biasa, kan. Ada saya tengok kadang-kadang orang yang membela forex lah, kan. Forex yang haram. Forex yang harus tak ada masalah. Dia kata forex ni macam jual beli biasa, kan. Tak, forex ni dia lain. Dia bukan macam jual beli biasa. Dia syaratnya agak ketat, kan. Syaratnya agak ketat. So apa yang menyebabkan syaratnya ketat? Syaratnya ketat ialah Nabi kata adz-dzahabu bidz-dzahabi yadan biyadin sawa'un bisawa'in. Al-fiddah bil-fiddah yadan biyadin sawa'un bisawa'in, ataupun masalan bimislin. Fa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin. Nabi kata emas kalau nak tukar dengan emas kena sama berat dan sama dan segera yadan biyadin, kan. Perak dengan perak pun samalah, kena segera. Serahan itu segera. Apabila berbeza tukarannya, ini kita panggil forex ini, jual lah dengan berapa pricing kamu suka, ikut harga pasaran ke, tak nak ikut harga pasaran ke, tak ada masalah, kan. Tetapi kena penyerahan itu kena segera. Serahan itu kena segera. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata la tabi'ul hadir la tabi'ul ghaib binajis. Jangan kamu jual duit yang tak ada dengan duit yang ada. Maksudnya kena serahan itu segera. Tak boleh berlaku penangguhan. Dalam emas ke, dalam forex ke, perkara yang sama. So dalam forex yang kita biasa buat di pengurut wang, contohnya money changer, kan, itu tak ada masalah sebab wang memang sedia ada depan mata kita, kan. Kemudian apabila kita tukar, kita dapat wang dan kita serahkan wang, tidak ada masalah, kan. So hukumnya haruslah, walaupun harus kita tetap kena tahulah dia punya tata cara bai'us saf, iaitu bukan sekadar cukup rukun akad. Serahan barangan itu dia mesti segera, kan. Kalau barangan yang lain tak semestinya segera pun tak apa, kan. Beli baju esok baru serahkan, beli motosikal lusa baru serahkan, tak ada masalah, kan. Nak buat pre-order boleh, kan. Dalam emas ni kena sikit berhati-hatilah, kan. Nak buat pre-order tu kena tengok dulu pre-order tu jenis macam mana, kan. Silap-silap gaya pre-order boleh jadi riba. Emas, forex pun sama. So forex ini dia melibatkan currency. Apabila forex menggunakan, contohnya dia buat trading online. Zaman berkembang, dia boleh trading online. Dia boleh guna platform seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5, kan. So dia trade itu. Dan dia cari broker-broker lah, kan. Broker-broker mata wang. So dia pun masukkan duit dia, kan. Kemudian dia trade lah, kan. So di sini timbullah beberapa isu
tentang sama ada buy or sell itu forex yang kita buat secara online itu menempati atau tidak kehendak syarat-syarat buy or sell. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua dalam forex ini yang ditumbuhkan oleh para fuqaha, apabila kita buat trading itu semata-mata untuk mendapatkan harga, perbezaan harga di antara kerana berlaku kenaikan harga. Kan? Kita nak untung itu semata-mata berlaku kenaikan harga. Ini perbincangan yang besar di kalangan fuqaha. Kan? Sebab dalam perbincangan fuqaha yang silam, kitab-kitab yang klasik, para ulama mengetatkan tentang wang ini, fungsi wang. Imam Al-Ghazali kata wang ini adalah digunakan untuk wasilah tabadud dan miqyas ataupun pengukur kepada nilai. Kan? Itu fungsi wang. Dia bukannya fungsi untuk kita gunakan untuk tujuan dapat naik turun harga. Kan? Maksudnya harga naik kita beli, harga jatuh kita beli, harga naik kita jual. Kan? Itu bukan fungsi wang. Dan Imam Al-Ghazali di antara orang yang menentang secara keras kita buat mendapatkan keuntungan berasaskan kepada kenaikan dan penurunan harga. Sebab itu dalam pelaburan emas juga pun kita tidak berapa syorkan bagi mereka yang nak buat spekulasi ataupun dalam perniagaan dalam emas ini. Cuma apabila kita tengok realiti pelaburan emas kat Malaysia, dia bukan lebih kepada pelaburan nak dapat keuntungan pricing macam tu kan. Dia lebih kepada nak buat simpanan jangka panjang untuk menyimpan nilai. Kita panggil hedging dalam istilahnya. Kan? Sebab kita tahu ringgit, mungkin kita rasa ringgit ni pada masa akan datang akan jatuh disebabkan inflasi dan seumpamanya. So kita akan beli emas dan kita simpanlah untuk tujuan nak control value mata wang kita. So ini tidak salah. Kan? Ini tidak salah. Even kalau kita beli dolar sekalipun, sebab kita rasa mungkin ringgit akan jatuh pada masa akan datang, kita ada keperluan nak pakai dolar, kan? So ini pun tidak ada masalah. Kan? Ini kita panggil keperluan hedging. Dan banyak produk-produk forex bank ini yang dibenarkan atas tujuan hedging yang ditawarkan oleh perbankan Islam contohnya. Kan? So isu yang utama yang wujud yang diharamkan ataupun yang menjadi pertikaian fuqaha tentang forex trading ini secara online terutamanya. Ingat forex ada dua, satu yang kita buat tukaran wang itu. Tukaran wang itu mungkin orang itu nak buat spekulasi, mungkin orang itu memang nak duit untuk tujuan-tujuan yang lain, kan? So dia ada banyak kemungkinan. So, sebab itu ulama membenarkan kaedah jual beli mata wang ni, kan? So tak ada isu kat situ. Yang banyak pertikaiannya, ulama mempertikaikan yang pertamanya ialah kerana spekulasi berlebihan terhadap mata wang. Kan? Itu antara banyak yang disebutkan lah. Saya ada senaraikan lah di page saya muamalat.my tahun berapa dah saya senaraikan, 2000 berapa lah. Kan? Banyak yang saya senaraikan tentang fatwa-fatwa fuqaha tentang ataupun kajian-kajian lah tentang forex trading online ini. Kan? Itu yang jadi kontroversi. Kan? Banyaklah saya senaraikan 10 sahaja kan. Tapi kajian-kajian lain banyak lagi sebenarnya. Sahabat saya dapat senaraikan sampai 30 fatwa yang mengharamkan forex trading online ini. Kan? So dia bukannya benda kecil lah bila banyak sangat orang haramkan itu. Kan? Tiba-tiba ada ustaz kata sama je trade wang dengan trade saham. Ini tak betul lah. Kan? Kenapa tak betul? Saham itu bukan duit. Saham itu bukan duit. Saham dia aset. Kan? Dia adalah satu bentuk hak pemilikan kita terhadap sesuatu perniagaan. Dia bukannya wang. So ada tesis pun saya tengok, ada tesis master. Adalah kita sebagai ahli akademik ni kita buat penilaian kan. Kalau ada khilaf, kita iktiraflah khilaf kan. Cuma bila dengan banyaknya kajian-kajian ni kata haram, tiba-tiba adalah satu dua seorang ustaz ataupun adalah saya nampak satu kajian master kalau saya tak ingat berkenaan dengan trading online ini yang dia macam seperti kata nak membenarkan lah kan, nak membenarkan, nak mengharuskan lah trading forex online ni. So dia bagi alasan lah. Alasan dia kata spekulasi tidaklah haram. So dia bawa bukti-bukti spekulasi itu pasaran saham kan. So kita kena ingat spekulasi dalam saham
dia berbeza dengan spekulasi di dalam mata wang. Spekulasi dalam saham ini, ialah itu pun ada khilaf, ulama pun bincang panjang juga, ada yang tak benarkan. Tapi majoriti ulama sekarang membenarkan sebab apa? Sebab dia asalkan bukan spekulasi yang berbentuk manipulasi lah, kan? Spekulasi yang biasa, kenaikan yang biasa yang berlaku dalam saham. Sebab apa? Sebab saham ini dia bukannya wang. Dia adalah barang ataupun dia adalah satu bentuk right kepada sesuatu projek, kan? Dia adalah suatu kita kata aset lah, aset terhadap suatu projek, sesuatu bisnes. So bila kita memiliki saham, contohnya saham Takaful Malaysia ke, kan, so kita sebenarnya memiliki bisnes tersebut. So saham itu adalah satu bentuk set kepada saham perniagaan tersebut, dan dia bukannya mata wang, dan kita tak boleh gunakan saham untuk berjual beli berdagang, tak, kan? So itu sedikit perbezaan lah di antara saham dan mata wang, So kita tak boleh nak compare spekulasi saham dan spekulasi mata wang. Ini di antara faktor utama kalau kita tengok yang membenarkan. Ada orang kata forex dibenarkan. Contohnya fatwa Majlis Ulama Indonesia. Majlis Ulama Indonesia dia kata dia mengharuskan forex, dia kata, tetapi dilakukan bukan untuk tujuan spekulasi, kan? Bukan untuk tujuan spekulasi, tetapi diharuskan untuk tujuan hedging, untuk tujuan ihtiyat dalam bahasa Arab, untuk tujuan ihtiyat, untuk tujuan jaga nilai, jaga value, kan? Saya ada anak, contohlah ni contoh, saya ada anak belajar di Australia contohnya, kan. Saya perlukan simpan duit untuk bayar yuran dia, so saya simpan di bank di atas nama, di atas currency Australia, kan. Saya simpan di bank di atas currency dolar, kan. Contohnya orang dia belajar di Jordan, nak simpan dekat Malaysia ni, bank Malaysia ni dalam mata wang Jordan tak adalah bank offer, tetapi mata wang Jordan ni dia pack dengan USD, so kita boleh simpan USD lah di mana-mana bank dekat Malaysia. So ini tujuannya adalah tujuan hedging, kan, bukannya tujuannya adalah untuk spekulate. Adapun yang forex trading online ini, mereka speculate, mereka speculate sebab apa? Sebab once mereka masukkan itu, mereka masuk untuk trade itu, mereka sudah pair dengan mana-mana currency. Sama ada dia direct pair ataupun dia cross. Dan cross ini dia tak boleh dekat USD lah, senang kata, kan. So sebab apa? Sebab sistem itu membenarkan, sebab sistem itu mempunyai data yang lengkap tentang pricing yang orang kata real time pricing, kan. So bila kita masuk itu, kita akan sudah pasti kita akan close, kan. Sama ada kita close itu dalam keadaan kita rugi ataupun untung. So ini memang 100% pure speculation lah, kita panggil pure speculation. Okey, ada satu pandangan lagi yang dia kata spekulasi dan hedging ni dia orang kata dia punya thin line, very thin line lah perbezaannya, kan. Perbezaan terlalu nipis. So dia membenarkanlah sedikit-sedikit spekulasi, kan. Dia kata okeylah kita tak boleh nak bezakan, kan. Okey, sekiranya ada pendapat ini pun, dia nak pegang dengan pendapat ini pun, kan. Tetapi ada isu yang lain yang menyebabkan forex trading itu menjadi haram. Isu yang lain yang menyebabkan forex trading itu adalah haram. Apakah isunya? Sekejap, kita stop sekejap. Anak saya kacau. Go there. Bye. Okey, kita sambung daripada gangguan tadi. Biasalah kat rumah ni hari Minggu, kan. Okey, isu yang selain daripada isu yang spekulasi tadi, isu yang kedua ialah isu berkenaan dengan penggunaan leverage lah, kan. Leverage itu yang mana of course lah kalau kita nak buat forex online ni tanpa leverage dia agak orang kata tak untung lah, kan, tak untung. Takkanlah kita nak ada 100,000 USD, kita nak trade 1
kan, satu dengan satu kan. So nak kena ada modal yang besar lah kan. Even kalau kita ada modal yang besar pun kan, kita boleh untung berkali ganda kalau kita guna leverage kan. Keuntungan itu lebih berlipat kali ganda menggunakan leverage kan. So kalau mereka, bagi mereka yang tak ada modal 100 USD, mereka akan trade menggunakan leverage sudah pasti kan. Trade akan, contohnya dia ada RM1,000 USD sahaja kan. So dia akan trade menggunakan leverage seolah-olah dia trade itu 100 kali ganda lah daripada duit dia kan. So bagi mereka yang ada 100,000 USD sekalipun untuk dia trade, dia tak akan trade one by one kan. Dia akan trade leverage juga supaya keuntungan itu berlipat kali ganda. Kerana apa? Kerana contohnya kita ada saya ada 1,000 USD kan. Saya nak trade mungkin 50,000 USD. Saya boleh trade kan, sebab saya guna leverage. Dan wang yang saya masukkan itu dianggap sebagai margin lah. Dia sebagai margin kepada trading saya kan. So margin itu saya kena sentiasa top up lah kalau dia jatuh kepada certain level. Dan leverage ini menjadi isu sebab apa? Sebab leverage dia memberi kelebihan kepada kita. Kita modal 1,000 je. Kita boleh trade 10,000. Kita boleh trade 100,000. Kita boleh trade 50,000. Daripada mana modal tersebut datang, modal lebihan itu? Kan? Daripada mana? Itu yang isu yang paling utama lah di dalam forex. Isu yang utama dalam forex. So apabila dia kita kata isu ini adalah isu yang paling utama dalam forex, apa yang jadi masalahnya? Yang jadi masalahnya ialah apakah akad leverage yang sebenar kan? Apakah sebenarnya akad leverage itu? Leverage itu daripada mana duit itu datang? So, ada beberapa isu lah yang kita kena handle di sini. Sama ada leverage itu betul ke dia duit yang sebenar? Broker tu yang kita kata memberikan kita wang untuk kita trade yang begitu banyak itu, adakah broker itu mempunyai betul-betul mata wang sebanyak itu? Atau sekadar dia bagi number sahaja untuk kita trade kan? Ataupun dia bagi number sahaja untuk kita trade kan? Sekatalah dia tak ada wang. Dia tak ada wang. Dan kebanyakan broker memang tak ada wang pun kan. Tanyalah bagi trader-trader yang dah berpengalaman, mereka tahulah kan. Broker-broker ni bukan semuanya ada. Kalau kita nak tahu pun dia ada wang ke tak ada wang ke kan. Wang yang sebenar. Okey, katalah dia ada wang yang sebenar kan. Bagaimana kita tahu dia ada wang yang sebenarnya? Kan? Siapa yang boleh verify kita bahawa wang yang dia bagi itu memang wang yang sebenar? Kan? Sebab kalau kita tak ada wang sebenar, kita tak menepati rukun dan syarat bai' usarf. Kita berjual beli dengan benda yang tak ada. Dengan sekadar nombor saja. Tak boleh. Kan? Walaupun mungkinlah dia ada duit di tempat yang lain, tapi dia tak masukkan real money, tak berlaku qabat, tidak berlaku serahan. Kan? Tidak berlaku serahan. Dia kena berlaku serahan transaction. Kan? Serahan transaction. Apakah leverage itu yang sebenarnya? Kan? So itu yang jadi masalah. Okey, kalau kita kata dia ada duit, macam mana kita tahu? Siapa yang verify dia ada duit? Kan? So sebab itu bagi mereka yang selalu komen bank Islam pembuat forex boleh kan. Okeylah, trading bank Islam, at least mereka ada pemantauan, mereka tahu bahawa wang itu memang ada. Kan? Dia ada pengesahannya, dia ada akaunnya. Kan? So semua itu boleh dicek. Okeylah, katalah dia memang ada duit. Dan disahkan ada duit. So apakah leverage itu yang sebenar? Leverage ialah dia bagi pinjam kepada trader untuk trader trade. Kan? So dia bagi pinjam. Kalau nak best lagi kita boleh tunjuklah kan bagaimana cara nak trade tu kan. Guna platform tu. So kita boleh tengok dekat mana kita boleh komen kan. So okey, katalah dia sudah serahkan, leverage itu kan. So apakah akad leverage itu yang sebenarnya? Okey, kita sambung. So, apakah akad sebenarnya leverage
yang mana duit itu kita dapat. Kan? So adalah banyak discussion. Kalau kita carilah dekat mana-mana platform sekalipun, kan? Dekat mana-mana platform sekalipun, apabila dia tunjukkan apa dia sebut tentang leverage, dia akan sebut apa? Dia sebut loan. Dia sebut loan. Mana-manalah website broker, kan? Dia kata ada leverage, dia akan sebut apa? Leverage adalah loan. Kan? Seolah-olah dia bagi wang kepada kita dan kita trade. Okey, katalah betul-betul wang itu ada dan kita dapat pastikan ada, kan? So dia lah berlaku adalah akad loan. Walaupun ada kajian yang saya rasa ada beberapa kajian lah, tak banyak, majoriti kajian semua kata dia adalah loan ataupun dalam bahasa Arab kita panggil qard, kan? Kita panggil qard, kan? Loan adalah base kepada akad qard, kan? Dia kena ingat duit yang kita dapat tu mungkin akadnya berbeza, tapi dalam forex punya trading akadnya ialah akad qard. Sebab dia tak specify pun sebenarnya akad apa, kan, tapi kita boleh faham akad qard sebab dia punya nature-nya macam tu. Saya ingat ada 2 kajian yang saya pernah tengok. Satu artikel jurnal, saya tak ingat nama penulis dia. Satu lagi thesis master juga yang saya sebut tadi, yang kata leverage tu bukan loan. Tapi kalau bukan loan apa? Dia kata tabarruk. Tabarruknya macam mana? Kan? So tak clear lah sifatnya. Sedangkan dia adalah loan, kan? Duit yang diberikan, so qard lah dia berikan duit. So bila dia berikan duit itu, dia hanya mensyaratkan kita boleh trade dengan dia. Kita boleh tukar duit baik berlaku dengan dia, kan? Kita tak boleh berlaku baik dengan broker lain. Kita dapat daripada dia dan kita trade, kita buat baik dengan dia, so berlakulah kita panggil akad baik wasalaf. Dan ini pun haram, diharamkan oleh Nabi SAW, nahan Nabi an salaf wa bai', kan? So ini isu yang kedua lah, yang menjadi pertikaian yang besar tentang forex trading, kan? So bukan yang kedua, yang ketiga dah. Isu yang ketiga, isu yang kedua tadi ialah sama ada leverage itu wang yang benar ataupun sekadar nombor, kan? Sama ada memang ada broker yang tak ada wang pun, dia sekadar nombor. Ada broker yang mungkin ada wang, kan? Mungkin ada wang. So kalau dia ada wang, dia bagi tu dia anggap sebagai qard. Kalau qard pula, dia wajibkan trade dengan dia. Qard itu qard bersyarat, kena trade dengan dia, kan? So pricing tanya dia letak, kan? So yang berlaku adalah salaf wa bai', kan? So ini pun diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So banyak angle lah sebenarnya ada masalah dengan forex trading, kan? Banyak angle lah. Katalah ada betul lah syarikat forex trading yang nak buat. Itu belum kira yang saya tak nak sebut lah, yang kecil-kecil itu, kan. Macam-macam yang lain tu, yang charge, roll over charge dan seumpamanya itu cerita yang kecil-kecil lah, kan. Tapi kecil-kecil pun boleh, kalau ada, dia boleh membawa kepada hukum haram juga, riba juga, kan. Contohnya dia tak close dalam satu malam dia punya position, dia dikenakan charge. Charge ini ke atas kepada leverage dia tu lah. Boleh dianggap riba juga, kan. Riba dah sebesar lah juga. So itu banyak lagi lah episod-episod perkara-perkara teknikal yang menjadi isu di dalam forex trading. So bagi mereka yang kata forex trading ini sama seperti jual beli biasa, itu tak lah, memang tak. Pertama, dia tak sama dengan jual beli biasa, dia melibatkan riba, kan. Yang keduanya, dia melibatkan mata wang yang mana dia tidak boleh untuk tujuan spekulasi, kan. Dan kena ingat, tetapi mata wang boleh untuk tujuan hedging, boleh, kan. Kita tak kata tak boleh langsung, boleh untuk tujuan hedging, kan. You nak hedge, you punya you berniaga besar-besar, kan. Ada berniaga multi currency punya business, kan. International punya business, kita kena hedge kita punya position, kan. Dolar takut jatuh, dolar naik, kan. Sebab itu dalam perbankan Islam dia buat macam-macam produk, kan. Guna macam-macam akad, wa'ad lah, macam-macam dia guna. Kemudian dia buat tawarruk lah, semata-mata nak jaga akad ni supaya tak jadi haram lah. Even forex trading pun boleh kalau nak buat patuh syariah, tapi kena structure kan betul lah akad, kan. Tetapi kena tengoklah sama ada position itu dia nak ambil buat spekulasi ke ataupun dia nak hedging, kan. So kalau nak spekulasi pun buatlah akad macam mana pun susahlah sikit, kan. Kecuali kita boleh
kita boleh define bahawa spekulasi itu bukan spekulasi yang orang kata spekulasi yang fahish, mudharabah fahisyah, kan. So macam orang sekarang ni beli emas lah, kan? Beli emas, memanglah dia mungkin mendapat untung sekiranya emas naik, kan. Tapi majoriti penyimpan emas dekat Malaysia, dia bukan nak tengok harga naik turun sangat, sebab harga naik turun tu sangat long term, kan. Dia lebih suka kepada untuk menyimpan emas ke sendiri sebagai kaedah simpanan yang mana value-nya tak jatuh, kan. So kalau real, dia benda tu ada real, mata wang kita ada real, so kita boleh katalah dia adalah bukan spekulasi. Tapi kalau dia dalam sistem, kan, yang mana kita tak boleh close kecuali dia akan ada untung rugi, itu memang pure spekulasi lah. So inilah antara isu-isu utama yang menyebabkan setakat ini tidak ada lagi fatwa ataupun yang betul-betul membenarkan forex trading online. Sebagi mereka yang terlibat itu, saya rasa boleh tutup buku lah sekejap, kan? Tutup buku lah sekejap. At least mungkinlah ada satu masa nanti ada betul syarikat forex yang online, yang ada penasihat syariah yang offer sama kaedahnya, kan. Tapi buat masa sekarang tak payahlah, kan. Tak payahlah. Nak kalau Gian nak trade sangat pun trade saham lah, kan, trade saham, kan. Okeylah, kalau tak nak juga trade lah crypto lah, cryptocurrency, kan. Banyak crypto yang ada, tapi jangan crypto yang base dia emas, sama juga dia akan jadi soft, kan. Dia akan tertakluk kepada hukum ribawi, kan. Crypto yang bukan base kepada emas, crypto yang base yang macam Bitcoin ke, kan, macam ada fatwa perlis membenarkan. So fatwa banyaklah, fatwa sekarang ni pun sudah membenarkan. SC pun dah anggap dia digital asset, kan. Sebenarnya fatwa-fatwa yang tak membenarkan pun dia takifkan dia mata wang, kan. Semata wang ni tak boleh lah. Sebagi mereka yang takifkan dia digital, aset digital, so tak ada masalah. So siapa yang sangat nak trade saham, trade crypto, trade betul-betul lah, kan. Jangan masuk skim yang dia kata dia trade, itu skim cepat kaya namanya. So saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk pada hari ini. Masa pun tak banyak dah kita ada. So ada soalan ke dekat komen? Nampak macam tak ada soalan. Saya pun sebenarnya nak cepat ni, kan. Saya kena handle beberapa isu exam saya dekat luar. Okay, terima kasih kerana bersama-sama pada sesi pada pagi ini. Saya live ini 44 minit. So kalau tak ada soalan, kita boleh stop lah dekat sini, kan. Kalau ada soalan tentang emas pun boleh lah, kalau siapa-siapa nak tanya. Jadi secara kesimpulan tadi, majoriti fatwa yang ada pada hari ini tidak membenarkan forex trading online, kan. Majoriti tak membenarkan forex trading online. Kadang-kadang dalam MetaTrader tu pun, dalam platform pun dia ada emas pun ada kat situ, kan. Emas pun ada, tak payahlah buat kat situ, kan. Kalau tak payah main spekulasi emas macam tu lah, kan. Nak simpan emas, simpan kat rumah, simpan dalam uncang emas, kan. Simpan dalam tak apalah, tempat-tempat yang betul-betul ada emas, kan. Dan dia adalah betul-betul gold saving lah, kan. So itu isu pertama, jangan trade forex kerana dia sudah difatwakan oleh banyak negara haram. Tak payahlah bagi dalil Brunei ke Indonesia ke, tak ada, kan. Tak ada. Pergi ke Indonesia ke, pergi ke Brunei ke, tanyalah mana-mana ulama kat sana pun dia orang tak bagi trade online ini, kan. Pergilah ke Kuwait ke Afrika ke mana ke, kan. Pergi tanya para ulama, memang tak bagi, kan. So Rosli tanya, trade go dalam platform ikut harga spot, kan, dan ada weekly charge dan midnight charge. So yang itu pun, yang kalau ada yang ada dalam platform itu, saya tak sarankan lah, kan. Saya tak sarankan sebab kita tak pasti lagi sama ada platform itu ada real gold atau tidak, kan. Even setengah-setengah bank yang konvensional pun, dia trade emas, dia bagi pricing emas pun belum confirm lagi emas tu ada tak, ataupun dia sekadar lock sahaja dekat mana-mana pasaran, kan. So lebih baik elakkanlah. Kalau nak trade tu kena pastikan company tu sudah ada emas dan ada kepatuhan syariahnya, kan.
Ada orang tanya bila KAB Go akan wujudkan wasi untuk penyimpan. Memang kena wujudkan wasi. Memang dalam sistem memang akan ada lah lepas ini tentang nomination untuk wasi itu. Kan? Memang akan ada, insyaAllah. Sistem itu sedang upgrade lagi sistem itu. Kan? Even lepas ni akan tengok sistem KAB Go ni akan lebih nampak lagi akad. Kan? Nanti kita tengok banyak lagi sistem akan upgrade. Kan? Kita dalam proses sekarang ni. Apa beza forex trading bank Islam dengan online broker seperti MetaTrader? Saya dah ceritakan tadi, kan. Forex trading di bank Islam ni dia buat forex base, dia buat forex itu pertamanya yang kalau kita beli itu forex biasa, kan. Itu forex biasa. Yang keduanya forex di dalam bank Islam itu dia offer untuk tujuan kebanyakan, boleh kata hampir semua lah untuk tujuan hedging sahaja, bukan untuk speculate, bukan untuk speculate, kan. Untuk tujuan hedging. Dan akadnya telah distrukturkan, contohnya dia perlu untuk forward forex contohnya, kan. Untuk tujuan hedging, bukan untuk tujuan speculate macam dalam MetaTrader, kan. Distrukturkan akad. Kalau memang untuk tujuan forex, untuk tujuan speculate memang tak boleh nak buat future ke apa, kan. Tak boleh. So banyak perbezaannya, Even kalau perbankan Islam sekalipun, kan, kalaulah berlaku ketidakpatuhan syariah, bank Islam tak boleh ambil duit. Katalah berlaku akad real time transfer duit tak berlaku, contoh. Kan? Bila dia akan ada review, syariah review akan check, oh ni tak ada berlaku ni real time transfer duit dan seumpamanya, dia akan jadi haram. Kan? Dia akan jadi syarat non-compliant. So bank Islam tak boleh ambil profit di atas transaksi itu. So kalau kita buat di platform, mana ada kawalan yang seperti itu? Tak ada. Kan? Di bank-bank Islam pun kadang-kadang berlaku glitch, error, kesilapan, mungkin berlaku. Akad tak ada, tiba-tiba duit dah transfer ada. So tak sah lah. So macam mana cara bank negara sediakan pelbagai cara kaedah untuk retifikasi kepada kontrak-kontrak yang tersilap yang seumpamanya. Okey, Sufian Saudi kata boleh tak nak bid emas dalam syarat? Boleh, tak ada masalah nak bid. Asalkan masa nak serah duit emas ada, kan, itu saja. Kan? Nak bid sampai berapa pun tak ada masalah, asalkan masa dia nak serah emas itu duit itu ada. Kan? Akadnya berlaku bila? Akad berlaku semasa serahan duit itu. So tak ada masalah lah. Tidak ada masalah. So bid itu dia sekadar offer lah, saling offer mengoffer. Oh tu offer, orang ni offer berapa dia nak beli, kan. So tidak berlaku akad lagi, dia sekadar offer saja. Ada hadis-hadis yang mengharamkan bidding, tetapi hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, bahkan majoriti para fuqaha membenarkan bidding. Asalkan jangan bidding lah. Ahmad Farid Arif tanya, apakah Bitcoin patut syariah? Ada banyak pandangan lah. Kat Malaysia pun kita ada fatwa yang mengharuskan, kita ada fatwa yang tak membenarkan. Yang mengharuskan itu, dia tengok kepada aset, yang tak benarkan itu dia tengok sebagai currency. Yang saya rasa fatwa yang tak membenarkan itu, dia mungkin satu masa dia kena ubahlah sikit. Apabila dia tengok kepada dia sebagai digital asset. Apapun trade forex ini pertamanya risiko yang sangat tinggi, lebih baik trade saham. Kan, kalau nak trade sangat, gian sangat nak trade saham, kan. Kalau nak gian sangat nak trade lah, trade kripto, kan. Tapi kripto ni risky lah. Mereka yang ada duit tak ada masalah. Mereka yang ada duit tak ada masalah, kan. So kalau nak gian sangat nak beli, nak trade emas, tak payah trade, beli saja simpan, kan. Beli saja simpan, kan. So itu sudah dipastikan patuh syariah, kan. Kenapa kita nak cari benda yang haram, yang untungnya tak seberapa pun kat dunia, sedangkan banyak lagi benda-benda yang haram, yang halal, kan. Tu Rosli kata trade lah kecil-kecil kalau gian sangat, kan. Sekadar nak gian sangat nak trade forex boleh, tak ada masalah saya rasa. Kalau nak trade forex juga, kan, buat paper trade je lah, kan. Buat account yang kita kata account trial tu, kan, dia pun bagi duit tu ala-ala trade tu lah, kan. Buat trade macam tu, kaya lah sekejap, kan. So tak ada masalah buat trade macam tu, sebab berduit pun bukan real pun, kan. Masuk MetaTrader buat account trial, minta lah duit 100,000 ke, kan. So bolehlah buat trial account dan trade, acah-acah trade tu. Lepas tu trade saham. Trade saham. Tapi kena belajar. Apapun ini perkara-perkara yang sangat berisiko tinggi dan kena sedikit ilmu lah. So sekadar itu saja untuk hari ini. Dah jam 11. InsyaAllah kita bersama-sama lagi pada selepas ini. Dan kita akan ada satu, mungkin sekali akan datang kita akan buat satu sesi
pelaporan lah, laporan tentang purnasma tentang kepatuhan syariah KAB Gold lah, KAB Gold kan. So setakat itu saja untuk hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.